Hibah ni dia sebenarnya salah satu instrumen dalam pembahagian harta pusaka juga selain daripada faraid dan juga wasiat. Kalau kita ikut turutan harta pusaka, pertama sekali kita kena uruskan kos pengebumian jenazah, kemudian hutang piutang arwah ni jika ada, kemudian harta sepercarian dan kemudian hibah atau wasiat yang dah dibuat, kita kena laksanakan sebagai waris dan kemudian baru faraid. So hari ni kita bincangkan apa itu hibah. Hibah ni kalau kita tahu dengan kata mudahnya adalah hadiah. Maksudnya akad yang wujudnya harta pemberian daripada seseorang pada seseorang yang lain, di mana harta tersebut milik kepada pemberi dan diberikan ketika hidup secara sukarela tanpa paksaan. Jadi di sini kita boleh orang kata keywordnya untuk hibah ni pertama sekali dia adalah akad. Sebab dalam hibah dia ada rukun. Nanti kita akan jelaskanlah apa rukun-rukunnya sebab akad tu termasuk dalam rukun hibah. Dan kemudian kita kena ingat keduanya, keyword keduanya adalah pemberian secara sukarela. Diberikan waktu hidup, keyword yang ketiga. Dan keempat, tanpa balasan. Dibandingkan dengan wasiat, wasiat ni adalah pemberian juga, tapi pemberian yang orang kata akan effect after that, selepas meninggal. Kalau beza dengan hibah, ketika hidup, dilaksanakan ketika hidup. Tapi kalau wasiat diberikan selepas meninggal, selepas pemberi tu meninggal. Dan jumlah dia adalah 1/3 untuk wasiat lah. Berbeza dengan hibah, dia tak ada terhad kepada jumlah pembahagian tersebut. Okay. Kalau macam wasiat ni, dia ada enactment yang menjaga dia. Kalau macam hibah ni, dia tak ada guide atau undang-undang khas yang menjaga hibah. Okay, hibah ni kita boleh hibahkan apa sahaja. Apa sahaja harta, kecuali KWSP lah. KWSP kita tak boleh hibahkan sebab dia terjatuh dalam hukum faraid. So ada mungkin tertanya apa beza pula hibah dengan faraid ni. Faraid ni adalah pembahagian yang dah dinyatakan dalam Al-Quran kepada waris-waris. Waris-waris kita ada berapa bahagian lah, waris furud. Dan itu kita kena bincang untuk faraid pula kan. Betul, kalau faraid ni dia ada pembahagian dia yang dah dinyatakan mengikut hukum syarak. Dan dalam Al-Quran dah dinyatakan berapa bahagian-bahagian untuk ibu, untuk isteri, untuk anak. Itu berbeza dengan hibah tu lah. Jadi kalau untuk harta yang nak dihibahkan, macam kita tahu kita ada harta ahli, harta ahli. Harta ahli seperti wang tunai, tabung haji, ASB. Kalau harta tak ahli tu seperti rumah, tanah jika ada kan. Macam orang sekarang nak hibahkan, itu adalah isu yang paling besar juga untuk tanah dan rumah. Okey, kalau macam ASB, sebenarnya ASB dia ada hibah dia sendiri. Seperti tabung haji jugalah. Dia ada, kalau kita pergi ke ASB dan tabung haji, dia ada, kalau kita nyatakan okey kita nak buat hibah, dia ada borang untuk hibah di ASB dan tabung haji lah. Kalau macam harta ta'li macam rumah tanah, kalau nak buat tu selalunya kita asal nanti institusi yang buat, seperti macam sekarang kita ada Asalihin, kita ada Wasiat Job, Peguam Syar'i pun boleh buat. Sebab hibah ni dia ada orang kata link juga dengan peguam sivil, di mana kita tahu, kita maklum hibah ni diberikan ketika hidup. Jadi ada setengah pemberi dia terus pindah milik kepada penerima melalui borang 14A. Ada juga, itu juga dikira sebagai hibah. Okey, itu ada isu juga sebenarnya. Sekarang ni majoriti orang membeli, bukan majoriti, kita membeli hartanah menggunakan loan. Okay, jaranglah kita jumpa menggunakan cash kan. Jadi dalam Islam dibenarkan memberi hibah bercagar. Orang kata hibah bersyarat ni lah, hibah bercagar. Tapi dengan syarat kita kena minta permission
pencagar tu lah, maksudnya bank lah, peminjam kan. Kita minta permission dia untuk kita buat hibah ke atas tanah tersebut. Ada pernah saya buat hibah, kita masukkan dalam dokumen hibah untuk rumah hartanah yang masih bercagar. Kemudian kita buat satu surat akuan menyatakan bahawa rumah tersebut akan diberikan kepada apa. Sebab hibah ni kita tahu tak boleh bersyarat sebenarnya Hidayah. Oh, okey. Dia tak boleh bersyarat. So apa-apa dalam dokumen tu kita tak boleh masukkan yang menyatakan ada syarat di situ. Okey. Jadi kita buat satu surat akuan menyatakan bahawa contoh saya nak bagi kepada Puan Hidayah rumah saya. Tapi saya masih berhutang lagi. Dan saya nyatakan bahawa rumah ini Puan Hidayah akan duduk selepas saya meninggal. Jadi saya tulis satu surat akuan mengatakan bahawa saya akan berikan kepada Puan Hidayah rumah ni selepas saya meninggal. Itu dalam surat akuan. Tapi dalam deklarasi hibah, kita tak boleh nyatakan itu. Dia akan jadi tak sah lah. Dan mahkamah menerima lah. Dengan cara itu, hibah ni boleh diberikan kepada sesiapa saja. OKU, anak kita bawah umur, orang tua, masjid, terpulang. Sebab tu kita panggil hibah tu diberikan secara sukarela, tanpa paksaan. Berbanding dengan wasiat, kita berikan kepada bukan waris. Kalau dengan hibah ni kita boleh berikan kepada siapa sahaja. Macam saya katalah, anak-anak, umur, orang tua, ataupun saya nak bagi kat Puan Hidayah, saya nak bagi kat mak saya. Jumlah tu tak tertentu. Kalau anak-anak ni, macam akta mengatakan bawah 18 tahun. Jadi bila kita nak bagi dekat dia, kita kena lantik pemegang amanah. So untuk hibah amanah ni, diberikan kepada kanak-kanak yang bawah umur dan juga OKU ataupun orang dewasa yang macam ada setengah orang kata tak boleh nak uruskan duit, tak boleh uruskan harta pun kita kena lantik pemegang amanah.